Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Baiklah, hari ini cikgu akan teruskan lagi pembelajaran kita iaitu bab 2 pengurusan projek. Sebelum tu mari kita lihat standard pembelajaran hari ini. Jadi hari ini murid akan dapat yang pertama merangka perancangan projek. Yang kedua menganalisis perancangan projek dan jadual kerja. Baiklah, kita lihat dulu tajuk kita yang pertama iaitu merangka perancangan projek. Okey. Dalam tajuk merangka perancangan projek ini, ada 3 subtajuk dia. Iaitu yang pertama membuat perancangan projek, yang kedua penjadualan, yang ketiga ialah pengawalan. Lihat perancangan projek. Baik. So pelajar boleh rujuk muka surat 35 buku teks RBT ya. Baiklah, so yang pertama ini perancangan projek. Dalam perancangan projek ni yang paling utama dan penentu objektif projek. So apa tujuan membuat perancangan projek ni? Yang pertama dapat memastikan objektif tercapai. Tu yang penting. Yang kedua mengelakkan pembaziran sumber bahan, masa dan tenaga. Yang ketiga, mencegah gangguan dengan memikirkan langkah-langkah tambahan yang perlu diambil sekiranya masalah timbul ketika proses pelaksanaan dilakukan. So, ni ada 3 tujuan membuat perancangan projek. Baiklah, seterusnya. Tugas pengurus projek. Ada 4 tugas pengurus projek. Yang pertama, penentuan utama. Yang kedua, penentuan sub utama. Yang ketiga, pengelolaan aktiviti. Yang keempat, matris organisasi atau pasukan. Jom kita lihat apa tugas-tugas pengurus projek ni. Alright, yang pertama, penentuan utama ni. Penentuan utama, organisasi akan menetapkan tujuan projek dan objektif yang hendak dicapai. Pengurus projek ni lah ketua kumpulan. Ketua kumpulan nanti akan dilantik sebagai pengurus projek. So kena tetapkan tujuan projek dan objektif yang hendak dicapai. Korang nak buat mock-up apa? Nak buat bangunan, nak buat kenderaan. So seterusnya pelanggan projek juga harus dikenal pasti. Tempoh untuk menyiapkan projek, kos yang terlibat serta kuantiti dan kualiti yang dikehendaki juga harus ditentukan. So bincanglah dalam kumpulan. Pengurus projek boleh berbincang bersama dengan ahli kumpulan. Yang kedua, penentuan sub utama. Pada peringkat ini perancangannya lebih terperinci. Contohnya sumber kewangan, keperluan tenaga kerja atau pakar, penyediaan dokumen perjanjian, syarat serta keselamatan dan risiko. Sub utama juga merancang tentang pengeluaran dan pemasaran produk. Yang ketiga, tugas pengurus projek yang ketiga, pengelolaan aktiviti. Aktiviti yang terlibat dalam pembuatan atau pembangunan produk atau perkhidmatan seperti penyediaan brief reka bentuk, penyediaan bahan dan konsep reka bentuk serta aliran wang tunai dilaksanakan. Dan yang terakhir, tugas pengurus projek yang keempat, matris organisasi atau pasukan. Alright, so dalam matris organisasi atau pasukan ni, dia ada tugas khas. Ketua pengurus projek kena bagi tugas khas. Kau buat apa? Kau buat apa? Kau buat apa? Contoh tu ahlinya terdiri pada pelbagai latar belakang dan jabatan seperti kejuruteraan, pemasaran dan pengeluaran yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu projek. Siapa pembina mock-up, siapa yang melakar. Jadi kena bahagikan tugas. Tugas-tugas khas ni. Seterusnya, yang kedua, dalam merangka perancangan projek,
Okey. Tadi yang pertama perancangan projek. Okey. Yang kedua penjadualan. Okey. So apa itu penjadualan? Okey. Anggaran masa untuk menyiapkan projek. Okey, anggaran masa untuk projek siap. Alright. So itulah penjadualan. So apa tujuan penjadualan ni? Okey, ada 4 tujuan penjadualan. Yang pertama mengelakkan kerugian masa dan kos. Yang kedua mengelakkan pembaziran atau pemborosan. Ketiga mengurus bahan mentah secara sistematik. Okey, right. Yang keempat mengawal sumber tenaga pekerja. Okey. Okey, seterusnya kita tengok dalam penjadualan, okey. Oh. Minta maaf. Oh, ada dua. Okey. Dah terlepas, minta maaf Alright. So dalam penjadualan ada 2 jadual. Okey, ada blok hubungan aktiviti melalui rangkaian dan carta GAN. Okey, carta GAN atau carta bar. Okey, alright. So kita tengok blok hubungan aktiviti melalui rangkaian ni. Okey. Alright. So ini dia, blok hubungan aktiviti melalui rangkaian. Okey, contohnya minggu 1 korang buat apa? Perbincangan konsep. Okey. Seterusnya minggu kedua korang buat apa? Lakaran idea. Okey. Seterusnya minggu ketiga buat apa? Membuat model. Okey, dan seterusnya. So proses ni kita kenali dia sebagai milestone. Okey, milestone. So apa tu milestone? Penanda atau perkara yang bakal berlaku mengikut urutan. Okey. Korang dah siap kan? Okey, jadual tu. Okey. Okey, carta GAN. Okey. Okey, setiap projek akan ditunjukkan bersama-sama tempoh masa perjalanannya. Apa yang korang buat, contoh mengatasi masalah reka bentuk, minggu berapa. Lakaran idea reka bentuk, minggu berapa. Okey. Right? Setiap aktiviti tu ditunjukkan bersama dengan tempoh masa perjalanannya. Alright, jadi ahli pasukan atau ahli kumpulan lah, okey, dapat mengenal pasti perkembangan dan kedudukan projek cepat atau pantas melalui gambaran grafik berjadual. Okey, jadi kita tahulah kerja kita dah siap. Dah siap sampai mana. Okey. Right? Nombor 1 dah siap ke? Okey, dah siap. Yang nombor 2 dah siap ke? Yang ketiga, okey, dan seterusnya. Baiklah. Seterusnya, okey, dalam tajuk merangka perancangan projek ni, yang ketiga, yang pertama tadi perancangan projek, yang kedua penjadualan, dan yang ketiga ini ialah pengawalan. Okey, apa yang kita nak kawal? Okey, kawal penggunaan sumber, kos, kualiti, tenaga bahan dan sebagainya. Okey, alright. So apa tujuan pengawalan ni? Okey, yang pertama, semua aktiviti yang dikenal pasti dilakukan secara optimum. Aktiviti yang kita buat semua dapat dilakukan secara optimum. Alright, semua aktiviti yang kedua, semua aktiviti dapat disiapkan pada masa yang ditetapkan. Yang ketiga, dapat menggunakan sumber-sumber sebaiknya. Yang keempat, perubahan dalam penjadualan dibuat sekiranya berlaku sebarang masalah atau pengubahsuaian. Okey. Alright, kita boleh ubah dalam jadual tu. Okey, jadual tadi tu kita boleh edit, ubah mana yang patut, mana mungkin ada yang kita tertinggal ke, atau kita ada pengubahsuaian buat penambahbaikan ke. Okey. Baiklah. Seterusnya. Okey. Tajuk yang seterusnya, okey. Ni tajuk baru. Tadi merangka perancangan projek. Okey. So kali ni kita masuk analisis perancangan projek dan jadual kerja. Okey. Analisis perancangan projek dan jadual kerja. Okey. Alright. So jadual kerja dibina berdasarkan garis panduan berikut. Okey. Pertama, tentukan aktiviti jadual. Yang kedua, menyusun aktiviti.
Yang ketiga, menganggarkan sumber yang diperlukan. Yang keempat, menganggarkan tempoh masa yang diperlukan. Yang kelima, membangunkan jadual. Yang keenam, menganggarkan kos dan penyediaan bajet. So, kita akan tengok keenam-enam ni. Okay? So, mari kita tengok yang pertama. Okey. Yang pertama, tentukan aktiviti jadual. Okey. Alright, contohnya di peringkat sekolah, okey, peringkat sekolah, okey, murid diberikan tugas kerja iaitu pengurus, takbir urus, mereka bentuk dan pembangun mockup atau model. Okey, so jika anda terpilih, jika anda ditugaskan sebagai pembangun model rumah api, contoh nak buat model rumah api, okey. So aktiviti jadual kerja anda apa? Apa yang korang perlu buat sebagai pembangun model rumah api ni? So yang pertama, dapatkan lakaran saiz, nak bersaiz mana, kecil ke, besar ke, sederhana ke, okey. Seterusnya mengukur, menanda, memotong dan mencantum. Okey. Right. Okey. Menyusun aktiviti. Okey. Alright. Okey, susunan aktiviti ialah aktiviti yang perlu dibuat secara berturutan. Okey, secara berturutan agar tidak mengganggu perjalanan projek. Ikut turutan. Susun aktiviti itu ikut turutan. Okey. Contoh tu lakaran. Okey, buat lakaran dulu sebelum menyediakan bahan produk. Buat lakaran dulu sebelum menyediakan bahan. Okey, seterusnya. Yang ketiga, menganggarkan sumber yang diperlukan. Okey. Apa contoh-contoh sumber tu? Okey, sumber manusia, keperluan sumber manusia, bahan, peralatan. Okey, kita anggarkan sumber yang diperlukan. Berapa orang tenaga kerja manusia, kawan-kawan kita, satu kumpulan kita ada berapa orang? Ada 4 orang ke, ada 5 orang ke? Okey, apa bahan yang diperlukan? Bahan tu perlu beli ke? Atau boleh cari bahan yang terpakai ke? Okey, apa peralatan yang perlu digunakan? Gunting, gam, pisau. Okey, dan lain-lain. Okey, baiklah, seterusnya analisis perancangan projek dan jadual kerja yang keempat. Okey, menganggarkan tempoh masa yang diperlukan. Okey, bergantung, okey. So, tempoh masa ni bergantung pada mudah atau kompleks sesuatu tugasan. Tengoklah korang punya mockup tu, korang nak buat yang mudah ke, yang kompleks ke. Alright. So kita boleh bincang. Okay, murid perlu mendapatkan pandangan guru bagi menentukan tempoh masa yang diperlukan. Jadi murid-murid berbincang bersama guru RBT. Okay, tengok, cikgu, kalau saya buat saya nak buat bangunan KLCC cikgu. Okay. So berapa tempoh masa yang kami perlukan, kumpulan kami perlu siapkan. Okey, alright, bincang. Cikgu, saya nak buat mock-up kereta cikgu. Mock-up kereta terbang. Dan lain-lain lagi. Bincang bersama guru tempoh masa. Okey, seterusnya. Yang kelima, pembangunan jadual. Okey. Okey, aktiviti atau proses kerja yang akan dilakukan untuk menghasilkan produk disenaraikan di dalam jadual kerja. Okey. Seterusnya, jadual kerja sebagai asas untuk memantau. Okey, so tujuan jadual kerja ni sebagai asas untuk memantau dan mengawal pelaksanaan sesuatu aktiviti. So bila dijadual tu senang. Okey, mudah. Okey. So ini yang kita perlu analisis dalam jadual kerja kita. Baiklah, seterusnya. Yang terakhir dalam analisis perancangan projek dan jadual kerja, iaitu yang keenam, anggarkan kos dan penyediaan bajet. Okey. Alright. Okey, langkah ini melibatkan pengiraan kos modal yang diperlukan untuk melaksanakan projek yang dirancang. Okey. Apa tu kos modal? Kos modal ni, satu, kos bahan. Okey, kedua, alatan. Ketiga, upah.
Yang keempat, cost overhead. So, ini cost modal. Keempat-empat ni. Okay, keempat-empat ni cost modal. Okay. Okay, selepas mendapat jumlah kos modal, bajet akan disediakan mengikut bilangan produk. Dah kira kos modal. Okay, so kita sediakan mengikut bilangan produk. Nak buat berapa? Nak buat 5, nak buat 10, 50, 100. Okay, contoh. Alright. Bajet juga boleh disediakan awal bagi menghadkan lebihan kos modal. So, bajet ni kita boleh buat awal. Okay. Untuk menghadkan lebihan kos modal. Alright. So, cikgu rasa itu saja untuk hari ini. So, seterusnya kamu semua boleh rujuk modul RBT muka surat 28. Okay, so siapkan latihan. Muka surat 29 dan yang terakhir muka surat 30. Okey. So apa rumusan kita hari ini? Apa yang kita dah belajar hari ini? Okey, yang pertama merangka perancangan projek. Okey. Baik, merangka perancangan projek tadi ada apa dalam perancangan projek? Okey, untuk memastikan objektif tercapai. Mengelakkan pembaziran sumber dan mencegah gangguan. Okay. Dalam rangka projek juga ada tugas pengurus projek. Ada 4 tugas pengurus projek tadi: penentuan utama, penentuan sub utama, pengelolaan aktiviti dan matris organisasi atau pasukan. Seterusnya ada penjadualan. Apa tujuan penjadualan? Okay, ada berapa jenis jadual tadi? Ada 2 tadi, blok hubungan aktiviti dan cartagan. Okay. Seterusnya kita ada pengawalan. Okay, apa tujuan pengawalan? Ada 4 tujuan pengawalan. Okay. Seterusnya menganalisis perancangan projek dan jadual kerja. Yang ni kita dah belajar tadi. Ada 6 tadi. Ada 6. Yang pertama, tentukan aktiviti jadual. Yang kedua, susunan aktiviti. Yang ketiga, anggaran sumber diperlukan untuk suatu aktiviti. Yang keempat, anggaran tempoh masa. Yang kelima, pembangunan jadual. Dan yang terakhir, yang keenam, anggaran kos dan penyediaan bajet. Okey. Dan kamu siapkan latihan modul RBT muka surat 28, 29 dan 30. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.